betul menghairankan satu Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Okey, antara yang membuat saya terkejut sepanjang video saya kemarin, beberapa hari ini video-video saya yang banyak view adalah apabila saya kasih tajuk ada musibah Anwar kena, lepas tu Anwar tumbang, lepas tu Kerajaan Perikatan Nasional ambil alih kerajaan, lepas tu Muhyiddin Yassin angkat sumpah. Betul, semua tu mendapat banyak sangat view, seolah-olah memang walaun ni, pembangkang ni memang sangat berharap seolah-olah mereka sangat-sangat berharap dan sedang mengharap, mungkin juga sedang mendoakan supaya betul-betul semua bala malapetaka itu menimpa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jangan lupa, dalam ramai-ramai ada otak macam begitu, ramai juga ada otak yang baik-baik, ramai juga yang mendoakan supaya negara kita aman damai, supaya tidak ada persekongkolan, supaya Perdana Menteri dalam keadaan yang baik. Jadi semua itu hanya jadi impian omong kosong walaun. Dan salah satu yang mendapat perhatian saya sebenarnya adalah tentang bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam, membidas politik kebencian yang ditaburkan oleh pembangkang. Saya memang sangat-sangat tidak setuju dengan cara berpolitik yang begitu, yang sudah begitu jahil, begitu seolah-olah balik semula kepada zaman kegelapan, ya, zaman batu, masih lagi zaman ais, masih tinggal di dalam gua. Kita di Malaysia, kita sudah hidup lama dalam keadaan yang rukun, dijaga oleh Perlembagaan Negara Malaysia di bawah payung kedaulatan raja-raja dan kedaulatan undang-undang kita. Kita menjaga semua perpaduan dengan baik. Kenapa hanya dengan politik kita sanggup pula untuk berpecah belah, ditabur pula kebencian? Jadi ini saya tidak setuju langsung. Kalau mau main politik, mainlah yang betul-betul punya politik. Kasih tunjuk apa yang kamu ada, apa yang kamu boleh buat untuk negara, apa yang kamu boleh buat untuk memajukan negara bangsa Malaysia ni. Bukannya memburuk-burukkan orang, memburuk-burukkan kaum, agama, bangsa orang lain, ya, tidak. Bukannya mau memijak-mijak, bukan. Dan jauh sekali. Minta maaf, saya paling tidak suka kalau ada orang politik yang cuba untuk main-main politik dengan agama, dengan bangsa. Aduh, cukuplah resis tu, tak payahlah resis, ya. Nah, kalau mau berpolitik, berkempen lah macam mana boleh majukan bangsa sendiri, bukan macam mana supaya kalahan bangsa orang. Bukan. Okey, jadi ramai juga yang orang mau Datuk Seri Anwar Ibrahim ni jatuh atau sungkur di tanah, ya. Tapi semua itu tidak akan berlaku. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, tidak akan berlaku, ya. Paling seronok ada komen bilang, ya, Muhyiddin akan angkat sumpah di mana? Di dalam tandas di Istana Budaya. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Saya harus ketawa dulu. Nampaknya semakin mereka menggelupur, semakin ketaralah kesilapan, kesalahan dan ketakutan mereka untuk kalah teruk. Ada desas-desus yang dikatakan bahwa pas calonkan Abidin ini sebagai satu kesilapan besar memilih calon. Lepas tu Sanusi bukan main lagi backup calonnya ini. Nah, kali ini pas sekali lagi muncul backup, muncul payung pas calon mereka ini.
Tapi itulah saya kata, makin mereka menggelupur, makin mereka cuba untuk menutup, makin ketara kesilapan, kesalahan. Dan entah, mungkin mereka sekarang sebenarnya sudah menyesal pas calonkan Abidin di Sungai Bakap berdasarkan kajian. Kata laporan ini, betulkah? Kalau berdasarkan kajian, pasti kamu sedar bahwa yang dia lawan itu bukan calang-calang. Walaupun berdepan bergantumahan dan kritikan pihak lawan, susulan calon yang dipilih oleh PAS Pulau Pinang menegaskan mereka tidak membuat pilihan yang salah dengan mempertaruhkan Abidin Ismail. Macam mana pun diorang cakap tak salah, bagi saya salah besar. Sebab walaupun mereka kata sudah buat kajian, saya kata tak pernah buat kajian. Kalau mereka tahu calon ini bakal berlawan dengan siapa, pasti mereka akan letak yang lebih baik. Pesuruhjaya PAS Negeri Muhammad Fauzi Yusuf berkata, pemilihan Abidin bukan saja melalui tapisan pimpinan negeri dan pusat, bahkan turut melibatkan kajian khusus. Walawe PAS ni kalau bercakap memang hebat, kajian khusus lah, itulah alih-alih satu benda pun tidak buat. Dia kata tak silap pilih. Sebenarnya kita menerima senarai pencalonan daripada berbagai peringkat, dia kata. Selepas pihak PAS Negeri buat tapisan dan senarai pendek di antara kepada PAS Pusat, dan Pusat tidak terus buat keputusan, bahkan mengantar satu tim untuk buat kajian di sini, dia kata. Percayakah anda dengan ini? Hasil daripada kajian itu, dia kata, kita dapati kecenderungan masyarakat di Sungai Bakap berkehendakan wakil rakyat yang boleh didamping saja okey, tapi pandai ke buat kerja, pandai ke merancang. Ini suasana yang ada, dia kata. Sebab itu Abidin calon terbaik yang dipilih berdasarkan pada kajian, bukan kita ambil begitu saja, dia kata. Kita lihat bagaimana situasi dan keadaan masyarakat Sungai Bakap ini. Mereka mahukan wakil yang berdamping dengan rakyat dan membela masalah yang dihadapi mereka, dia kata. Ya betul, memang kena cari yang mudah didamping, memang. Tapi kena fikir juga, ini pilihan raya, ada menang dan kalah. Kalau setakat didamping saja, nenek saya pun boleh bercalon, datuk saya pun boleh bercalon, malah kucing saya pun boleh calon, sebab kucing saya mudah didamping. Tapi yang kita mau tahu, pandai buat kerja ke tidak, pandai merancang ke tidak, pandai buat buat idea ke tidak. Semua itu bergantung kepada tahap pendidikan. Mau tidak mau, memang tahap pendidikan itu penting. Jadi orang-orang Sungai Bakap pikirlah panjang-panjang, mau yang didamping, mudah didamping, atau mau yang pandai buat kerja dan mudah didamping. Bagi saya, secara jujur, saya akan pilih orang yang bijak, mempunyai pendidikan tinggi, dan boleh didamping. Semua itu package. Dan jadi saudara rekan bagaimana channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Nampaknya ada lagi bakal kena. Inilah kehebatan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada sekarang. Biarlah orang benci-bencilah, yang penting rasuah mesti dihapuskan. Orang yang memang main rasuah, habislah. Memang terberak-berak lah kali ini, tercirit-cirit lah kali ini. Ada menantu yang tak berani balik lah, ada anak sendiri yang sudah 2 kali kena dakwah di mahkamah lah. Macam-macam. Kali ini rasuah lebuh raya, rasuah projek lebuh raya. Kali ini 2 lagi termasuk Datuk telah direman. Seorang pengurusi dan pengarah syarikat subkontraktor direman dalam siasatan SPRM berkaitan pembinaan projek lebuh raya di Lembah Kelang. 2 individu lagi ditahan reman dalam perkembangan terkini untuk siasatan rasuah, pencegahan rasuah, siasatan Suruhanjaya pencegahan rasuah Malaysia
berkaitan pembinaan satu projek lebuh raya bernilai 1 bilion di Lembah Kelang. Menurut sumber, seorang pengurusi dan seorang pengarah untuk satu syarikat subkontraktor ditahan semalam ketika hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM. Katanya pengurusi terbabit yang bergelar Datuk, sudah kaya raya pun masih lagi perlu makan rasuah kah? Datuk itu direman 5 hari sehingga 6 Julai. Manakala seorang pengarah syarikat direman 3 hari sehingga 4 Julai. Selepas perintah dikeluarkan oleh Mahkamah Magistrate Putrajaya pada hari ini. Kedua-dua suspek itu disyaki telah memberi rasuah. Memberi bukan menerima. Kedua-dua suspek itu disyaki telah memberi rasuah RM200,000 kepada pegawai-pegawai dalam badan berkanun sebagai balasan bagi mendapatkan kerja projek pembinaan lebuh raya yang sebelum ini dijalankan oleh satu syarikat yang lain, menurut sumber. Mereka juga dipercayai turut memberi rasuah kepada pegawai-pegawai di sebuah syarikat konsesi lebuh raya untuk tujuan yang sama. Pengarah kanan bahagian siasatan SPRM Hishamuddin Hashim ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut, dan siasatan itu dijalankan di bawah Seksyen 16(B)(E) Akta SPRM. Dalam pada itu beliau mengesahkan semua suspek yang ditahan reman sebelum ini dilepaskan selepas tamat tempoh reman, termasuk Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Konsesi Lebuh Raya pada Isnin dengan jaminan RM150,000. Terdahulu 9 individu termasuk seorang CEO bergelar Datuk dan 2 pengurusan tertinggi Syarikat Konsesi Lebuh Raya ditahan dalam siasatan badan anti rasuah itu. Badan muka kepada yang makan rasuah. Harap-harap lepas ni ramai lagi jerung-jerung yang sudah jadi kaya raya, sudah jadi besar perut kerana makan rasuah ditangkap. Ini perlu dihentikan. Apa komen anda? Adakah anda setuju dengan saya? Akan ramai lagi yang akan ditangkap? Kita tunggu saja nanti. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cinta Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Aduh, ada satu lagi soalan dari saya. Betulkah PAS ni Perikatan Nasional ni bersatu ni, kalau main politik saja mesti timbul politik kebencian. Betulkah diorang suka main begitu? Kenapa suka buat politik kebencian? Kita susah-susah buat perpaduan, senang-senang dengan politik kebencian. Inilah yang telah dikecam, dibidas oleh Perdana Menteri. PM bidas politik kebencian yang dimainkan oleh pembangkang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tidak terganggu dengan politik kebencian yang sedang dimainkan oleh pembangkang untuk menyerangnya. Malah beliau menyifatkan persekitaran politik negara terlalu menebal dengan kebencian, kerana apa yang dilaksanakan kerajaan ini seringkali saja dijadikan isu politik oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Apa saja mereka tak panggil saya, tidak ambil gaji dihina, benteras rasuah dihina, mengenai BlackRock pun mereka kata saya ejen Yahudi, baik dengan Hamas pun dihina, semua pun mau dihina. Jadi saya pun tidak faham apa diorang buat mau ni sebenarnya. Bagus sangat ke diorang? Suci kah? Lepas tu PM Anwar kata, saya hanya jawab sikit-sikit, tapi seringkali saya tak peduli kerana saya fikir kita punya tugas lebih berat dan ia tidak mudah. Fakta tidak sama sekali dipedulikan, yang dilontarkan hanya kebencian. Apakah ini harus mengganggu kita? Tidak, ia tidak akan ganggu kita
Katanya pagi ini di hadapan 700 orang kaki tangan warga Kementerian Keuangan. Jadi itulah, saya fikir kita harus mencontohi negara-negara yang berpolitik sehat, yang berpolitik dengan keluarkan fakta, dengan keluarkan hujah-hujah yang memang untuk memajukan negara, bukan hujah-hujah politik kebencian. Apalagi kalau menunggang-nunggang, aduh, pening kepala, semua mau ditunggang. Lama-lama jadi tunggang kerbau pun jadi ini. Ya, harap-harap semua yang suka menunggang-nunggang tuh berhentilah daripada menunggang yang tak perlu ditunggang. Ini bukan mencipta satu perpaduan di Malaysia. Ini boleh menyebabkan perpecahan untuk negara Malaysia. Okey, kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera, selamat malam. Kedah dan Kelantan antara negeri yang catat kemiskinan melebihi paras nasional. Aduh, selalu orang cakap tentang Sabah. Kali ini welcome to the club lah. 4 negeri iaitu Sabah, Kelantan, Sarawak dan Kedah merekodkan peratusan kemiskinan melebihi paras nasional. Tapi sabar, saya fikir Sabah tidak lama lagi akan berjaya untuk mengharungi masa-masa yang sudah berlalu itu. Tapi bagaimana dengan Kelantan dan Kedah? Adakah seperti Sabah yang sekarang ini mulai mengurak langkah? Jika Anda datang ke Sabah sekarang, Anda boleh rasa sendiri, memang ada perubahan yang berlaku di Sabah sekarang. Semua MP-MP di Sabah sekarang sudah mulai berani bersuara dan bijak. Tapi bagaimana pula di Kelantan dan di Kedah? Adakah semakin maju ataupun makin ke belakang? Susulan itu kerajaan memaklumkan akan menggerakkan usaha menoktahkan kemiskinan tegar di 4 negeri tersebut. Ini yang kita ucap terima kasih nih. Inilah kerajaan madani yang bagus, yang sebenar, walaupun di sana penuh dengan pembangkang, tapi tidak diketepikan. Jadi harap-harap memang betul lah, dan kita yakin betul kerajaan akan menggerakkan usaha untuk menoktahkan kemiskinan tegar ini. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Hanifah Hajar Taib sendiri berkata, data semasa menunjukkan Sabah mencatatkan peratusan kemiskinan tertinggi 1.2%, diikuti Kelantan 0.8%, Sarawak 0.4% dan Kedah 0.3%. Dalam usaha menoktahkan kemiskinan di seluruh negara, tumpuan diberikan kepada negeri dan wilayah yang punya peratusan kemiskinan tegar lebih tinggi melebihi paras nasional, katanya ketika sesi pertanyaan bagi jawapan lisan di Dewan Rakyat. Beliau menjawab soalan Ahmad Fadli Syari, PN Pasir Mas, yang bertanyakan negeri yang menjadi sasaran kerajaan dalam usaha mencapai sifar miskin tegar dan pelan tindakannya. Okey, mengulas lanjut, ahli Parlimen Mukah itu berkata, kerajaan menerusi kerjasama rentas kementerian dan agensi melaksanakan program pembasmian kemiskinan tegar bertujuan meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan penduduk miskin, seterusnya memperbaiki taraf hidup golongan tersebut. Terima kasihlah kepada kerajaan perpaduan sekarang ini yang memang saya sendiri dapat rasa, saya yakin bahawa akan ada perubahan di negeri, terutamanya negeri Sabah lah, kerana sekarang dasar pembangunan yang diketengahkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memang sangat hebat, sangat padu, sangat mantap. Inilah yang diharap-harap. Jadi kita terus doakan semoga kerajaan ini akan bertahan sampai semua yang di plan, semua yang dirancang
sudah jadi kenyataan. Kita doakanlah semoga semuanya oke-oke saja. Dejot Nadi, Suara Rakyat, berkibar di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like, dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Penat juga malam ini. Hujan lagi, banjir lagi. Salam sejahtera Malaysia. Dejot Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada orang buat spekulasi terbaru dan saya pun ditanyalah apa pendapat saya dengan perkara ini, yaitu kalaulah UMNO keluar daripada kerajaan, Zahid Hamidi kah jadi Perdana Menteri Malaysia yang baru? Wow, saya kata tidak mungkin. Tidak mungkin Zahid Hamidi boleh jadi Perdana Menteri yang baru. Pada pendapat saya, ini pendapat saya saja, ada manusia ini dia memang dicipta, untuk bukan jadi nomor 1, tapi dia bagus jadi nomor 2. Ada manusia ini dia memang dicipta tak boleh jadi bos paling besar, tapi dia jadi bos nomor 2 yang terbaik. Jadi saya pikir Zahid Hamidi macam begitu. Zahid Hamidi, saya rasa ini pendapat saya secara pribadi, Zahid Hamidi memang dicipta menjadi nomor 2 saja, tidak boleh jadi nomor 1. Jadi lagipun Zahid Hamidi banyak kes lah sekarang. Dia banyak kes, dan walaupun ada kes-kes yang sudah dimenang semua tuan, tapi saya fikir tidak sesuai untuk Zahid Hamidi jadi Perdana Menteri Malaysia, apalagi kalau dengan UMNO. Dan saya fikir kalaupun UMNO masuk ataupun keluar daripada kerajaan, lepas tu kerajaan ini tumbang, lepas tu nanti bergabunglah UMNO, PAS dan Bersatu untuk jadi kerajaan bersama dengan parti-parti yang lain, termasuk daripada Bebas dan sebagainya, saya tidak fikir UMNO patut jadi kerajaan atau jadi Perdana Menteri. Kenapa? Kerana jumlah MP UMNO tu jauh lebih sikit dibandingkan dengan MP daripada parti yang lain. Jadi kalaupun betul-betul berlaku seperti itu, tidak sesuai lah untuk daripada UMNO yang jadi Perdana Menteri. Mungkin daripada parti lain. Yang peliknya dulu juga berlaku, sudah berlaku pun. UMNO parti yang kecil, tapi Perdana Menterinya dari UMNO, Ismail Sabri Yaakob. Jadi tidak juga mustahil. Tapi untuk Zahid jadi Perdana Menteri, saya fikir kurang sesuai. Apapun pendapat masing-masing, ada masing-masing pendapat. Dan kalau Zahid jadi Perdana Menteri, pasti parti-parti yang bergabung dengan diorang ini akan jadi tidak juga stabil lah, sebab akan ada ahli-ahli dalam parti, MP dalam parti yang bergabung tidak puas hati, pada akhirnya akan menyebabkan ketidakstabilan berlaku sekali lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, minta maaflah pada Zahid Hamidi, sebab pada pendapat saya Zahid Hamidi tidak boleh jadi Perdana Menteri. Bukan tidak layak, tapi mungkin dia dicipta bukan untuk jadi Perdana Menteri lah. Mungkin dia dicipta untuk jadi timbalan Perdana Menteri saja sampai bila-bila. Mungkin kalau UMNO jadi kuat semula pun bukan Zahid jadi Perdana Menteri. Mungkin ada orang lain. Kita tunggu saja apa yang akan datang. Dejot Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Saya belum bercakap lagi sudah rasa lucu. Belum saya bercakap pun saya sudah rasa lucu. Apa yang lucunya? Ada dengar kata, tadi saya tonton video Zulkifli dengan gelak yang memang lucu betul. Dia kata Perikatan Nasional, ada 11 ahli parlimen daripada Barisan Nasional akan melompat parti ataupun akan menarik sokongan
daripada kerajaan selepas PRK Sungai Bakap. Inilah cerita lucu, cerita dongeng. Inilah cerita paling tidak masuk akal untuk 1 Julai 2024. Dia kata. Saya pun mau gelak juga lah. Entah cerita dari mana, entah ini cerita kedai kopi mana yang dapat ini. Dan entah Tok Kadok, entah mana yang cerita ni, entah mana nenek Kabayan yang cerita tentang benda ni. Tidak akan berlaku, tidak mungkin akan berlaku. Yang mungkin berlaku ialah disahkan mungkin mungkin ada lagi yang sokong PM. Wah, mungkin ada yang letak jawatan daripada Perikatan Nasional. Itu yang mungkin boleh berlaku. Kenapa? Sebab sudah ada anti lompat parti. Jadi kalau mau sokong kerajaan tidak boleh sudah, susah sudah. Jadi satu-satunya cara letak jawatan lah. Letak jawatan. Yang dari dulu Hadi Awang kata PM Anwar akan tumbang bila-bila masa. Tak sampai sudah sekarang bertambah lagi usia Tok Guru Hadi Awang. 1 tahun lagi. Pun tidak tumbang-tumbang. Adakah nanti 10 tahun dari sekarang baru tumbang kerajaan ini? Tidaklah, tidak akan tumbang. Kalau tumbang pun waktu pilihan raya lah kot. Waktu pilihan raya lah kot. Tidak ada lagi orang yang minat untuk tebuk-tebuk belakang, tebuk-tebuk atap. Tidak ada lagi. Lagipun yang di Pertuan Agong sekarang tidak berminat dengan tebuk atap. Tidak berminat dengan pintu belakang, main belakang, tidak. Agong sekarang, Agong yang tegas. Tidak ada harapan lagi. Untuk Atok Mahathir mau buat lagi plan A, plan B, plan C, plan D, Q. Belum pasti lagi dan tidak akan adalah. Pilihan raya 3 tahun dari sekarang. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Waktu itu umur Mahathir 101 tahun. Persoalan memanglah manusia masih ada lagi ke Mahathir waktu itu. Kalau dia masih ada pun masih kuat lagi kah untuk berjajah-jajah, menjajah-jajah kempen. Kalau dia jadi MP waktu itu, tahu? Kalau dia jadi ahli parlimen waktu itu, umur dia akan menjadi umur MP paling tua. Masih boleh berjalan? Saya pun tidak tahu. Masih boleh jalan lagi atau tidak. Jadi yang pastinya 11 MP daripada Barisan Nasional yang konon mau sokong Perdana Menteri itu tidak akan jadi. Jangan risau, tidak akan jadi. Kalau ada, kalau berani, nyatakanlah siapa dia orang. Yang pasti tiada. Tiada. Kesian. Bermimpilah di siang-siang hari. Berdoalah banyak-banyak supaya boleh jadi Perdana Menteri di pulau di planet Pluto ataupun di bulan. Buatlah parlimen baru di bulan supaya boleh jadi Perdana Menteri di sana. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye bye.